Okay, hari ini kita belajar masih lagi tajuk putaran. Cikgu nak ingatkan balik untuk putaran. Kalau kita nak perihalkan putaran, mesti ada 3 benda. Yang pertama sudut, arah putaran dengan pusat putaran. Nah, dia mesti ada 3 benda ni. Sebagai contoh, putaran 90 darjah ikut arah jam berpusat di titik A. Ni contoh lah. Contoh perihalkan putaran. Dia mesti buat ayat macam ni lah. Kena ada perkataan putaran, tu sudut, arah putaran dengan pusat putaran. Pusat putaran ni untuk titik A kat sini. Sudut ni selalunya dia ada sudut 90 darjah ataupun 180 darjah. Okay, kalau arah, ada arah apa? Ikut arah jam ataupun lawan arah jam. Boleh. Pusat putaran ni titik lah, titik tetap. Titik tetap tu dia label sebagai huruf apa? A ke, B ke, C ke, P, Q, Z. Apa-apa je lah. Okay, ni yang kita belajar sebelum ni. Mengenal putaran. Okay, lepas tu cikgu nak tunjuk balik untuk yang putaran 90 darjah. Putaran 90 darjah. Untuk putaran 90 darjah, ingat balik dia punya objek. Bila dia putarkan 90 darjah, dia akan jadi awak punya huruf L. Image kat sini. Ini dia akan jadi huruf L daripada titik ni kat pusat. Ni pusat. Ni pusat putaran. Contoh titik A kat sini. Putaran 90 darjah. Image dengan objek tu apabila kita sambungkan daripada titik yang sama ke pusat ke titik yang sama untuk image yang sepadan ni, dia akan jadi huruf L. Dia bentuk huruf L. Senang kalau kita nak ingat. Ini kalau ikut arah jam. Kalau lawan arah jam, dia akan jadi ke bawah lah. Kedudukan dekat sini. Image. Ini sebagai contoh. Ingat huruf L. Huruf L. Maksud cikgu, bila kita putarkan satu objek tu untuk sudut 90 darjah, kedudukan image tu akan terbentuk huruf L daripada objek asal ke pusat ke image. Dia akan jadikan huruf L. Itu putaran 90 darjah. Kalau putaran 180 darjah, putaran 180 darjah contohnya pusat tadi A, okay, kalau putaran 90 darjah objek, dia akan jadi diputarkan. Dia macam pantulan apa tu? Pantulan apa panggil? Pantulan lah. Dia macam pantulan. Objek kat sini, image kat sini. Gitu. Di satu garis lurus. Kalau yang 90 darjah tadi, dia akan jadi huruf N. Kalau yang objek untuk putaran 180, dia akan jadi satu garis lurus. Satu garis lurus. Objek kat sini dipantulkan jadi gini. Cumanya bezanya, kalau ada satu tanda di atas ni, bila dipantulkan, bukan dipantulkan, bila diputarkan, tanda yang ni, dia akan jadi ke bawah, bahagian bawah.
Kalau putaran kan, pantulan, yang ni dia akan duduk sini juga kan. Ini tak, sebab dia putar. Benda tu diputar. Macam cikgu putarkan. Cikgu punya pen ni. Ini kan nampak dia pegang apa ni. Dia putaran 180 darjah. Pusing. Yang pegang hijau ni dah jadi ke atas. Tadi duduk ke bawah. Itu maksud cikgu. 180 darjah. Kalau 90, daripada duduk macam ni, huruf L. Macam ni. Ataupun ke bawah. Macam ni. Itu kedudukan dia, huruf L. Boleh faham? Ini pengenalan awal. Kita tengok soalan, contoh soalan. Satu lagi lupa cikgu nak ingatkan. Untuk putaran 180 darjah, dia tak ada arah. Maksudnya, putaran 180 tu, kalau untuk perihalkan putaran 180 darjah berpusat di titik A. Macam tu je dia punya ayat dia. Kenapa tak ada arah? Sebabnya kalau awak putar ikut arah jam ataupun lawan arah jam, tetap dia akan dapat kedudukan yang sama. Tetap akan dapat kedudukan dekat sini. Dia berbeza dengan putaran 90 darjah. 90 dia mesti ada arah. Sama ada arah ke kanan atau ke kiri. Ke kanan ni untuk ikut arah jam. Kalau ke kiri ni lawan arah jam. Dia akan dapat kedudukan yang berbeza. Ni satu atas, satu bawah ni. Tapi kalau 180 darjah, tak kira lah kita pusing ikut arah jam ke ataupun lawan arah jam, imej dia tetap akan dapat di kedudukan yang sama kat sini. Boleh? Boleh faham? Kita tengok contoh soalan. Soalan ni. Rajah menunjukkan sisi 4 ABCD dan titik P. Titik P merupakan pusat putaran. Dia nak suruh lukis imej bagi sisi 4 ni di bawah satu putaran 90 darjah ikut arah jam pada pusat P. Ikut arah jam. Macam cikgu cakap tadi. Ikut arah jam. Ni titik B ni ke kanan. Jadi B tu akan berada di sinilah, huruf L ni. Nampak tak huruf L? Kedudukan dia kat mana? So kalau nak tahu kedudukan, kita kena kira berapa jarak dia ada ni. Berapa unit daripada pusat ni. 1, 2, 3. Sebab sini 1, 2, 3. Ni B prime. Boleh? Untuk yang ni pula. Titik A. Sama ada awak nak sambung terus daripada A ke P ataupun macam cikgu terangkan hari tu, kita buat jarak ni. Huruf L kan. 1, 2, 3, 4. 4. Naik atas 1, 2, 3. Maknanya bila diputarkan, ni garis ni diputarkan, dia akan jadi ke sini lah kan. L ni kan. Ni titik P. Sini 4, sini 3. Bila diputarkan, dia akan jadi macam tu. Nampak tak? Kedudukan dia akan jadi gitu. 3, 4 ke atas, 3 ke kanan. Jadi kita kira lah. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. So sini A prime. Okey, boleh nampak tak? Boleh faham? Okey, titik C pula. 1, 2, 3. Sorry. Dari P Saya kira dari B pula tadi, salah. P 1, 2. Ada untuk titik C 2 tadi. Sini 2, dia naik berapa? Daripada sini 1, 2, 3, 4, 5. Naik ke atas ni 5. 2, 5. Jadi sama juga dia duduk sini. Bila kita pusing, naik 2 ke atas, lepas tu 5 ke kanan. So kira lah. Daripada titik P, 2.
1, 2. 1, 2, 3, 4, 5. So C kat sini. C prime. Okay, D pula. D 2 juga sini, cuma naik ke atas lagi tambah 2. Dia jadi daripada ni 2 tadi kan. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ni D prime. Okay, bila dah dapat titik-titik tu, ambil pembaris, sambung lah. Sekejap Okay, kita sambungkan titik tu. A ke B ke C. Salah. Bukan A ke C. Tengok A ke D. A ke titik D. D ke C. Dan C ke B. Jadilah dia punya image. Ini objek, ini image. Boleh? Boleh faham? Okey, ataupun boleh guna kaedah yang menggunakan ni kertas yang cikgu tunjuk kat awak ni. Kertas ni kita panggil sebagai kertas luksina, kertas surih. Kertas surih. Ini kertas scrap punya cover ni. Okay, kertas serih ni, surih ni kan awak nak cari, awak beli yang boleh nampak bahagian belakang ni tu. Kan nampak kan? Nampak tulisan. Dia bukan kertas biasa. Okay, macam mana kita nak guna ni? First kali, kita lukis objek yang kita nak putarkan. Lepas tu kita tanda titik pusat dia. Pusat dia kat sini kan? Okay, dia suruh putaran 90 darjah. So, kita buat satu penanda 90. Daripada sini, dia akan jadi ke tepi ni kan. So, putarkanlah 90. Jadi, kedudukan dia kat situ. So, bila tengok ni, awak pun tanda lah. Okay, sini titik dia. Kat atas ni titik dia. Tepi ni 1. Tengah ni 1. Tanda betul. Sambung. Macam tu. Ini salah satu cara yang kedua. Nak guna kertas surih. Tanpa kita kira ni titik ni berapa jarak. Boleh? Boleh faham? Okay, seterusnya soalan yang melibatkan penyelesaian masalah. Macam ni. Pentagon PQRST ialah imej bagi pentagon ABCD. PQRST ni duduk kat sini, imej. Habis tak lukis lagi. Tu ABCD ni merupakan apa tu? Merupakan apa ni? Objek. Okey. Okey, dia kata imej ni diputarkan di bawah satu putaran pada pusat H. Okay, H tak ada kat sini. Okay, pada rajah itu, tandakan titik H dan lengkapkan pentagon PQRST. Macam mana kita nak tentukan titik H? Okay, ni awak boleh guna kertas ni. Awak lukis. Okay, ni tadi kan. Kita padam dulu yang kita dah buat sebelum ni. Okay, lukis dulu. Apa tu, tekap dulu dia punya objek ni. Tekap dulu dia punya objek ni. Okay, imej PQ. PQ ialah imej bagi pentagon AB. Maknanya AB ni kat sini. Ni kan titik A dengan titik B kan. Dia adalah imej bagi, bukan. PQ ni imej bagi titik AB ni. P ni imej bagi A.
Q ni imej bagi B. Jadi kita nak tahu kat mana dia punya putaran dia. Okay. Gunanya benda ni, awak just letak je titik-titik ni. Letak titik-titik pula. Maksud cikgu, apa tu? Garis. Titik putaran tu dia mesti berada di belah kawasan ni. Kenapa cikgu cakap macam tu? Sebab dia pusing. Benda ni pusing ke sini. AB ni jadi ke sini, maknanya dia ikut arah jam. Arah dia, arah jam. Sebab ke kanan. Sudut-sudut. Sudut 180 ke? Kalau tengok macam ni. 180 dia akan jadi ke sebelah sana. Tapi ni duduk sini je. Dia mungkin ni 90 darjah. Jadinya kita try and error je lah ni. Kat mana dia sebenarnya. Nak buat macam mana? Awak ambil pensel awak. Awak letak. Nampak tak? Grid. Grid ni kan. Bahagian grid ni. Letak pada persilang grid ni kat mana. Contoh kat sini. Kita cuba pusing lah. AB tak kena pun. AB tu pada garis PQ. So bukan titik dekat situ. Kat sini kah? Saya pusing lagi. Tak jadi juga. Tulis sini kah? Tak jadi. Kat sini. Kena. Sekali lagi. Saya pusing. Nampak tak? AB bertindih dengan garis PQ kat belakang. Jadinya pusat putaran tu kat koordinat ni. 4, 3. 4, 3. Duduk sini. So sinilah H. Okay, lepas tu dia suruh lengkapkan pentagon PQRST. Kita pusing tadi macam ni kan. Jadi titik ni kat sini 1. Kat atas ni. Bawah ni. Tapi. Nampak tak? Tu sambung. Jadi bentuk dia. PQ ABC. PQR. Sini R. R. S dan T. Boleh. Ini kita dah lengkapkan. Okey, sudut. Sudut cikgu cakap tadi dia 90 darjah. Tengok kalau kita sambung titik A ke titik B ni. Kan ada sudut 90 darjah ni, huruf L. Arah putaran dia ke kanan. Jadi arah putaran tu adalah ikut arah jam. Okey, yang C nyatakan koordinat bagi RST. Ini imej bagi ni. CDE tu. Imej bagi CDE tu adalah RST. Apa koordinat dia? So, tulislah. R koordinat dia. Baca koordinat X dulu. 5, 9. S koordinat dia 5, 11. Dan T koordinat dia 7. 7 apa ni? 75. Macam tu. Boleh? Okay, itu saja untuk cikgu. Satu lagi. Contoh soalan tu. Ada pula kat sini. Contoh soalan tu dia suruh tentukan objek. Dia bagi imej. Dia suruh awak lukis objek tu kat mana. Dia terbalik. Jadinya awak kena reverse. Kalau soalan tu dia kata ikut arah jam. Jadi bila kita nak tentukan objek dia tu, jadi kita kena lukis lawan arah jam. Okay, untuk soalan nombor 4 dalam buku teks ni, yang cikgu suruh awak buat nanti. Okay, yang ni tentukan koordinat objek. Koordinat objek bagi titik berikut di bawah satu putaran yang diberi.
Okey, titik P. Okay, pusat dia negatif 21, sudut 90 darjah, arah ikut arah jam. Okey, titik P tu yang kita tak tahu. P ni objek. Kat dalam gambar rajah ni dia dah bagi P prime. P prime ni adalah image. Jadinya awak nak tahu objek, awak kena lawan bertentangan arah ni. Kalau kat sini ikut arah jam, jadi nak tahu objek kena terbalikkan. Kalau terbalik jadi lawan arah jam. Sudut apa? 90 darjah. Pusat kat mana? Negatif 21. Mana negatif 21? Negatif 21. So kat sini. Okay, kalau kita sambung ni, kita nak jadikan huruf L. Mana? Kalau ikut arah jam, dia ke kanan. Tapi ini kita nak tahu objek. Jadi kita kena terbalikkan arah ni jadi lawan arah jam. Ke bawah lah. Sini lah 90 darjah. Sudut tegak ni kan. So titik P tu dekat sini. Ni P. Nampak tak? Kita tak nampak. Kalau tak percaya kita guna kaedah ni. 90 darjah. Sini nak betul kan titik kat situ. Ataupun nak kira jarak 1 naik 2. Tadi macam ni kan. Ni 1, ni 2. Jadi bila kita pusing, dia akan jadi macam kedudukan dia. Ginilah. Yang ni jadi gini, turun 1 ke bawah, ke kiri 2 kali, 2 unit. Kat sini dah titik dia. Jadi P sini koordinat dia negatif 4, 0. Macam tu. Boleh? Untuk yang soalan lain ni, titik-titik lain ni, pusat dia lain-lain kena tengok sini. Ini pusat dia 0, 0. 0 kat sini lah, kat titik asalan. Kalau yang titik R tadi, yang titik R pula 0, negatif 1. 0, negatif 1, bawah ni. Dan titik S, pusat dia 0, 4. 0, 4 atas ni. Ingat yang ni kita kena terbalikkan. Terbalikkan arah. Nak tentukan objek, kita kena terbalikkan arah dia. Okey, boleh